melangkah ke bumi Spanyol, kita susuri jejak Islam yang pernah gemilang. Dari Gema Azan Granada hinggalah ke ukiran indah Alhambra. Setiap sudut berbisik kebesaran silam. Kali ini kita menyelami warisan Islam Cordoba, kota ilmu yang pernah membawa the golden age of Spanyol. Pagi orang tengah tidur lagi, kita dah fly drone. Dapatkan moment every morning. Kita berada di rumah Olive Farm Estate Punta Genil. Kita boleh mandi outdoor dekat sini, dekat celah-celah pokok lerek. Dekat situ ada gereja yang dibuat menggunakan barang construction terpakai. Sambil-sambil kita boleh tengok setiap beberapa minit kereta api lalu. Setakat ni Alhamdulillah masih belum ada drone yang terkorban. Dia dah sampai. Kita kena ketuk pintu rumah orang. Hampir terkorban tapi belum. Jatuh beranda orang ya. Bunyi apa tu? Kecrek. Tapi nasib baik dekat sini tak ada makcik Amerika. Hari ni kita perjalanan ke Cordoba, salah satu lagi destinasi terkait dengan sejarah Islam. Tapi hari ni kita agak santai juga, tak rushing. Kita pun tidak ada temu janji. Jadi pagi ni boleh lagi sempat saya teruskan perjuangan di meja snooker. Jemput. Okay. Semalam kekalahan Captain Aaron, saya menang. Jadi hari ni kita akan tengok macam mana. Sebelum pergi Cordoba, nak pergi masak daging sikit lah. Spanish beef ribs 1.2 kilo. Lemak dia tebal, tapi dia memakan masa untuk lembut. Tak macam ni. Dan spread saya olive oil, salt and pepper. Keep it simple dia punya wrapping tadi tu, kerana kita nak manis dan juga flavour daripada daging tu sendiri. Kita akan masak dia secara slow cook kat dalam oven below 100 degree dalam 5 jam. Tak jadi 5 jam ku rebus kau. Nah, hujan balik. Kalau Spain ni ada jantina, rasanya Spain ialah seorang perempuan. Perempuan semua sama je. So kita tengok tadi cuaca di Cordoba juga hujan. Setiap hari pun macam tu. Tapi bila kita pergi je dia tak hujan. Dia kata kalau ikut ramalan nanti pukul 4 baru berhenti hujan kat Cordoba. Biar pun pastikan kita bawa windbreaker Raycation. Barulah terlindung daripada hujan, angin dan juga sejuk. Raynation by Raycation. Android TV, pilihan kami. Let's go to Cordoba. Minit lagi sebelum tiba ke Cordoba. Seluruh perjalanan kita dilimpahi hujan, tapi tak ada masalah lah. Kita teruskan. Cordoba, kota ilmu Islam, tempat yang pernah menjadi simbol kegemilangan Islam sebelum ini. Dan hari ini tinggalan monumen-monumen kerajaan Al-Andalus yang diambil alih oleh kerajaan Castilla. Tak sangka akhirnya dalam kehidupan ini saya sampai ke Cordoba. Parking dia betul-betul saya ingat rapat-rapat. Spain ni memang dia orang suka park tak betul. Ni nampak sengit. Ni pun nampak park sengit. Bila seorang sengit, yang lain terpaksa sengit juga. SN pun terpaksa keluar tu jalan lain. Driver pun terpaksa keluar sebelah sini. Saya ingat dekat Ampang je macam ni lah. Orang kampung baru je yang parking sengit. Marah orang Ampang. Okay. Memang dah jadi budaya parking sengit ni. Pada semua yang menonton, jangan parking sengit. Kesengitan anda menyusahkan orang.
kita di Cordoba. Kalau hujan macam ni, bagusnya windbreaker ni, kita boleh sorokkan kita punya bag dalam baju. Okay. Sufian pun dia sorokkan juga bag dia. Tak nampak kan? Tak nampak. Shibli pun dia sorokkan bag dia juga. Inilah kelebihan windbreaker Reynation. Ya, kita jalan-jalan stroll around Cordoba. Kalau kata nak pergi hammam, bermandi-manda, boleh. Churreria, kedai kuih tu halal. Tak susah nak dapat yang halal. Ini adalah kota kegemilangan Islam dahulu yang ditawan oleh Islam pada tahun 711 dan pernah menjadi kota ilmu kerajaan Al-Andalus. Di sini lahirnya cendekiawan Islam yang terkenal. Malah tulisan dan hasil kerja buat Islam di sini menjadi asas ilmu pada waktu inilah. Dahsyatlah, dahsyat. Kita nak pergi ke Puente Romano. Dan sebelah depan tu adalah Masjid Cordoba, sekarang bernama Mosque Cathedral Cordoba. Dia pernah menjadi satu pusat ilmu yang terulung seluruh dunia. Kita tak plan nak masuk sebenarnya. Kita nak tengok Cordoba ni daripada luar. Tapi kalau you all plan nak masuk, beli tiket awal. Kerana ini tempat yang sangat-sangat dikunjungi oleh ramai orang, terutama sekali kepada pencinta sejarah. Kita boleh lihat seni bina Islam Moorish yang masih utuh lagi. Kalaupun nampak seni bina ni macam sangat Islamik kan, tetapi kedai dalam tu kena tahulah halal ke tidak. Shibli dah macam Ultraman dah ni. Dah ada tag belakang ni. Yang jambatan Roman. Oh, ramai orang di sini. Ini sungai di Cordoba pada paras yang besar setelah 4 hari Sepanyol menerima hujan. Terbinanya bandar ini daripada natural defense seperti sungai, Gironda, tebing yang tinggi, Toledo juga sungai. Mana-mana pun kota-kota lama terbina di atas struktur muka bumi yang memberikan satu perlindungan semua jadi terhadap serangan-serangan dari luar. Ada kubu, boleh naik atas tengok view Andalus. Kita boleh masuk walk in saja, tak macam yang masjid tu. Masjid tu memang kena booking. Yang ni €4.50. Dengan RM4.50 ni kita boleh dapat audio guide. And the pieces start here in the middle. You can listen like a phone. You can enter this way. Thank you. Gracias. Audio translator dia guna macam telefon saja. Kita tekan stop dulu, lepas kita tekan nombor yang tertera kat sini, picit play. Nanti kita boleh dengar lah apa dia cakap dalam English. Ini peta yang telah dilukiskan oleh orang-orang Islam sebelum wujudnya satelit. Ini gambaran di universiti di Cordoba. Ahli-ahli kaji bintang, ahli-ahli mikroorganisma dan doktor perubatan-perubatan. Dekat Cordoba lah di mana discovery astronomi, medical, semua terlahir di Cordoba dengan sistem ahli sufah seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Inilah hammam yang menjadi budaya orang Arab Cordoba, sehingga mereka kalau kata pengemis lebih sanggup membelanjakan dirhamnya yang terakhir untuk hammam berbanding untuk sebuku roti. Sebelum orang Eropah pandai jaga air, ini tribunal yang diwujudkan oleh kerajaan Islam sebelum ini untuk menjaga air. Orang Islam suka kebersihan dan selalu mandi. Ini dia Istana Alhambra, model Istana Alhambra. Dan kalau kita lihat semalam, kita di Granada. Seni bina Moorish yang sangat halus, sangat detail, yang melambangkan identiti Islam. Namun ada certain thing yang kita kena fikirkan apabila kita berada di sana. Kita lihat Islam naik disebabkan oleh perpaduan, tetapi jatuhnya disebabkan perpecahan untuk masing-masing mengejar nafsu peribadi. Isu moral juga apabila kerajaan Islam sendiri sanggup bersekongkol dengan kerajaan Castilla untuk menjatuhkan Malaga. Kita ada inti sejarah untuk kita menjadi nilai tambah dalam perjalanan bersama Raycation. Bukan setakat gambar cantik, makan sedap, halal, jamin.
kita berada di salah satu tingkap menara ini. Kau orang sebelah. Orang sebelah. Ada orang Melayu. Kalau nak tembak meriam kat sana, okey. Tembak dulu. Dan kita boleh maklumkan kepada dia orang lah supaya semua alert. Kita berada di atas tower. Kita berada di atas Torre de Calahorra. Sekarang saya berada di atas Torre de la Calahorra. Kita berada di puncak menara ini yang menjadi benteng pertahanan. It's a defense mechanism. Kubu benteng antara sungai sebelah sini dengan Masjid Katedral Cordoba di seberang sungai. Inilah askar-askarnya. General, Mr. General mengambil gambar. Okay, galah. Oh, ini senjatanya. Kita boleh nampak the whole city of Cordoba. Kalau ada musuh nak masuk, tentera-tentera dah tahu dah perjalanan musuh tu macam mana. Tak berapa tinggi, tetapi kalau kita pusing tu, kita boleh nampak semua sekali. Tengok, kita nampak sampai jauh sana. Kalau diorang nak serang kita, mereka harus melepasi sungai ini dahulu. Memang satu tempat yang strategik. Naik pun tadi menggunakan spiral ni one way saja. Salah seorang kena mengalah. Kalau kata ada orang naik, kita pula nak turun, yang mana yang terdekat dengan pintu kena mengalah. Yang ini jangan lupa pulang Jangan lupa balik tadi. Thank you. Gracias. Senyor. Pulang nak. Gracias. Okeylah, jom kita cuba nasib untuk masuk ke Masjid Cordoba. Kalau masih ada tiket lagi yang berbaki. Tetapi kalau kita cek secara online memang dah tak ada. Kod lah, mereka kesian tengok muka Shibli. Kalau tak kalau tak kita pergi Hammam. Kalau kita pergi ke atas sana tu, dia lebih kepada Kota Lama. Nak shopping ke souvenir ke ataupun tempat-tempat sejarah, chill-chill saja kat sini rasanya dalam half day to one day. Tak ada hammam half day lah. Kalau ada hammam, tambah lagi 2 jam. Itu roda air semasa zaman Andalus. Pada itulah bermulanya tribunal air, macam jabatan bekalan air lah di Cordoba sehingga hari ini. Di luar masjid ini sudah menjadi sebuah katedral. Depan masjid ni pun boleh ada banyak tempat untuk souvenir dan juga untuk makan aiskrim. Boleh naik hop on hop off. Begini juga city tour. Kalau dah rasa macam tak larat nak jalan kaki, sebagai lelaki gagah perkasa, saya memilih untuk jalan kaki. Dan ini persiapan untuk Holy Week. Tempat kerusi, ada pentas. Tak tahu bila dia akan buat Holy Week ni. Kalau tengok poster-poster yang dinaikkan sini dan juga balcony-balcony itu, ini adalah perayaan ni, Holy Week. Macam mereka ni perayaan Semana Santa. Dia ada banyak lagi tempat yang lain di atas tu yang berjajar dengan jalan-jalan utama Cordoba. Okay, kita masuk dekat garden dia. Dia boleh masuk sampai garden, tapi kita cuba nak masuk sampai dalam. Ada jual lumba ekor depan masjid. Tadi tengok replika, sekarang kita nak tengok the real masjid yang sebenar. Tapi dah ada gereja. Dah menjadi sebuah gereja. Pada zaman kegemilangannya penuh dengan umat Islam di sini. Bandar terbesar di Eropah, bayangkanlah kegemilangan dia. Masa dahulu dia sangat cemerlang dalam keilmuan, namun disebabkan kelalaian diri sendiri dan akhlak, kerajaan muslimin berpecah, musuh menyatu. Sehingga mereka terpaksa mendapatkan bantuan golongan Castilla menentang wilayah Islam yang lain. Dia sama pattern Perjanjian Bangkok, sama pattern Singapura dan Johor jatuh ke British, sama pattern Constantinople, sama pattern macam
sama pattern dengan apa saja kejatuhan-kejatuhan kuasa-kuasa besar di dunia ini, termasuk di Malaysia. Kalau tengok gambar kita dekat bahagian dia punya taman masjid. Ini cara dia buat pengairan. Dialirkan air ini masuk ke dalam kawasan tanaman pokok. Rasanya ini in the modern world. Masjid Cordoba ni dia ada 18 bumbung. Dan satu bumbung melambangkan satu arch. Jadi saya kira 13, 14, 16, 17, 18. Bukannya satu kubah satu bumbung. Satu arch mungkin 2-3 bumbung. Daripada pilar ke pilar pun kau akan nampak berapa banyak bumbung. Okay, jom ketemu. Okey, dah cakap dah. Kalau kita tengok, ni pokok yang saya tunjuk tadi tu. 1, 2. Buat pembaris. Shibli dia tak pembaris sangat. Ni, sini, wah. Dia lebih sikit je. Tapi dia bukannya ngam-ngam. Jadi maknanya saya punya teori satu. Senang. Buka buku sejarah. Tengok sikit kan, komen. Betul ke tak betul Shibli ni? Bahagian dalam terlihat atribut agama Kristian yang mengambil alih fungsi Masjid Cordoba. Okey, kalau kita lihat ketepatan kiblat Masjid Cordoba ini, dia tidak tepat. Directionnya ke sebelah yang saya tunjuk ini, tapi kalau kita lihat jajaran masjid ini ke depan. Saya pun terkejut. Kita cek dekat tu, asal dia punya kiblat lain. Cek 2-3 kompas pun sama. Kiblat dia tak kena dengan kiblat dia. Dan dia kata dia facing south. Instead of kita patutnya south east. Ada hipotesis. Kata memang dia salah buat lah. As simple as that. Tapi ramai orang rasa tak betul hipotesis ni. Sebab waktu ni kan zaman kegemilangan intelektual. Jadi takkan dia orang boleh salah kira kiblat. Masjid ni menghadap sama macam Damaskus, iaitu di Syria. Sebab dia ingat Mekah ni dekat south. Jadi dia terus letak south je. Dia tak ke tenggara. Dia tak ke tenggara sikit. Masjid ini adalah asalnya memang dibina sebagai masjid ataupun dia repurpose selepas tahun 711 semasa Umayyah menakluk tempat ini. Mungkin ada bangunan yang asal yang telah ditukar menjadi masjid. Dibina atas foundation Christian Basilica of Saint Vincent. Sebelum ni memang ada bangunan sebelum tu. Jadi samalah, dia ikut je lah orientation bangunan lama. Tapi kita tak tahu dia orang solat macam mana. Tak tahu. Tak mungkin dia ingat kiblat dekat south sebab map tu diorang dah ada. Kita tutup kita punya perbincangan. Ujungnya we do not know the real theory lah. Wallahu a'lam lah. Okey, kalau ada teori yang mungkin anda rasa lebih benar, sila komen. Komen. Kalau mengikut sejarah, memang teori yang ketiga tadi tu lebih tepat kerana depan ni adalah Pointe Roman. Sebelum datang Visigoth, dia adalah dalam pengaruh Kristian Roman dan masuk Islam. Telah ada pembangunan di sini. Bukannya ground zero seperti Madrid. Kalau Madrid dia dibangunkan oleh orang Islam. Okey, kita dah jumpa dah Hammam Al-Andalus. Yang ni tak disediakan, bawa sendiri. Jadi kita tak bawa sendiri. Okey, saya nak tanya lah. Okay, jadi pertama sekali tempat ni Tak syariah. tak dibenarkan syuting. Dalam tu tak boleh cakap, pure relaxation. Kalau kita masuk pun tak dapat nak tunjukkan experience kepada korang, macam tak berbaloi lah. Dia memang untuk orang yang tengah stres. Kita orang tak stres, tapi kita nak cuba tunjukkan kepada you all pengalaman. Macam mana kalau nak healing-healing kat sini. Kita nak buat tak boleh, nak rakam tak boleh. Shibli baru nak tunjuk dia punya 6-in-1 pack. Ini salah satu idea kalau you all datang ke Cordoba atau Granada pun ada. Boleh cuba. Hammam Spain ni berbeza daripada yang hammam-hammam di negara lain. Turkish hammam lain. Wah, Shibli ada buat part time. Malaysian. Italian. Nice country. You have visit Italian? Yes, we went to Cinque Terre, we went to Venice. Kat sini mula sesak bila masuk tengah hari. Orang telah keluar daripada rumah dan nak makan tengah hari. Dan kat sini kalau tengok restoran-restoran ada yang penuh, memang sampai keluar lah, beraturnya panjang. So far dalam tahun yang kecil ni, kita dah jumpa beberapa tempat makanan halal. Kalau kata kita nak buka puasa, restoran Damascus halal 2A ramah. Tapi dia tutup pintu sebab belum puasa. Jumpa lagi makanan halal Cordoba Kaifato Gourmet. Ada menu-menu dekat sini. Ini adalah makanan ikon, makanan Bailas. Okey, lagi satu Fasilo Oriental. Ini Moorish menu. Ada kibeh, kushari, tabauleh, shawarma. Ini Turkish lah. Turkish je? Turkish ya.
Oh, ni Middle East kot. Cordoba ni memang recommended kalau korang datang. Bukan pada bulan puasa macam kita orang. Kalau ikutkan stres, sebenarnya inilah cabaran di bulan Ramadan. Jadi kita relakan diri kita dengan harapan mendapat Laila bin Qadar dah. bin Kadir. Ambil bau tak tengok dalam. Jadi itulah, restoran halal memang mudah sebenarnya. Terutamanya di Cordoba, satu pengalaman yang wajib dicuba bila kita ke sini. Ini kalau kata kita ada anak, kita nak shopping, boleh. Ini untuk kaki bola. Yang suka makan lembu, boleh ambil ni. Inilah lambang kegemilangan Islam sebelum ini. Kalau saya yang pergi travel, yang ini je yang saya bawa balik. Bukan Flamingo Dancer-nya yang saya bawa balik. Chris Magnet saja. Itu je lah yang marahin €1.90. Okey kan? Kalau di Cordoba ni kita sebenarnya kalau tak ada apa pun nak buat pun, jalan-jalan je. Kerana setiap penjuru kita lalui ada keunikan dan sentuhan yang tersendiri yang kita boleh bergambar dengannya. Europe but not like European. Dia ada punya ciri yang tersendiri. Dia adalah Spanish. Ni lorong belakang rumah orang saja pun tapi cantik. Kerana posting di Instagram, lorong ni menjadi viral dan ramai orang datang ambil gambar. Bunga je. Kita sendiri pun rasa teruja. Ramai orang tapi kena bersabar. Sebelum ini mungkin saya memandang Spanyol ni bukan dalam senarai utama saya, tetapi hari ni dia berbeza. Apabila kita meredah masuk ke lorong-lorong, mendapat sentuhan kreatif. Penggunaan warna putih di kiri kanan dinding, kebersihan nombor 1, dan diletakkan kesawasiahan pasu-pasu bunga biru. Dan kemudian penggunaan pokok yang kombinasi warna merah sedikit. Dia menghasilkan seluruh lorong ini jadi unik. The power of viral tengok. Ni pun ada dah mula ni orang nak beratur masuk ni. Padahal dia lorong yang biasa saja. Itulah kalau jadi influencer, OOTD memang terbaik kan. Korang nak pergi, bawa baju cantik-cantik, bawa kat sini ambil gambar. Daripada bangunkan banyak apartmen ke semua tu, preserve kemelayuannya, kerana kita datang sini untuk mencari ke-Spanishan. Kita nak cari originality. Orang Melayu di sini nak cari tradisi dan heritage sejarah. Kita dah ada heritage kita, bangga dengan heritage kita dan preserve heritage tadi tu. Itu yang terbaik. Buat museum, homestay yang ada ayam kampung. Bayangkan Venice, kalau dimusnahkan untuk naik semua kondo-kondo, orang dah tak akan pergi Venice lagi. Dia jadi macam Singapore. Jeng. Tapi Singapore pun banyak yang preserve heritage lah. Abah-abah telefon anak. Nampak tak ada penafian daripada sini. Nampak dengar plural kan? Dengar macam plural. Oh, nampak ciri-ciri Islamis tapi telah ditukar dan nampak macam lambang lain, tetapi ada bendera Palestin tu di bawah dia. Betul, bendera Palestin, bukan bendera Jordan atau bendera Itali. Oh, ada masjid. Universiti lah. Universitas Islamika. Dekat atas pun ada macam crown dengan star. Ini ada restoran yang menurut Shibli dia bagi tahu kalau masjid tutup, kat sini boleh solat, tumpang solat. So kita hilang arah sekarang ni sebab tukang bagi arah tengah vlog. Sini kan, kena ke mana kita? Mana jalan yang benar Azan? Jangan scam kita orang. Okey, terus nanti aku tunggu sini. Ini ada masjid di sini, di Medina Y Corella. Ini nama jalan dia. Memang tulisannya masjid tapi dia bukan masjid, dia kena makan. Match kita tu mosque lah. Masjid yang kena makan dulu. Balik rumah dululah baru boleh solat. Itulah kat sini, dekat Spain ni, nama Islam, nama tu masjid, mosque, tapi bukan mosque, adalah restoran. So jadi saya dah scam orang lah tadi. Saya salah scam. Saya kena scam. Welcome to scam world. Jadi sebab tu kalau pergi Spain, kita nampak tempat-tempat yang tulisannya macam Arab-Arab sikit. Jangan terlalu percaya kan. Nama-nama Arab tu terhasil daripada tradisi dan sejarah terdahululah, tapi sekadar nama sajalah. Dia hanya menjadi bahasa saja. Sekadar nama saja. Other than that, zero. Uno satu. Dua apa? Oh, tres. Keunikan kita punya parking kereta kita berada di dalam kubu. Jadi kita punya parking ni tak tertembus. Jadi siapa nak curi, dia kena tembus kota besar ni dulu. Selesai sudah pengembaraan kita di kota Cordoba. Tengah bayar parking kejap dan kita akan teruskan perjalanan pulang. RM7.50 je guys. Lepas tu nanti boleh keluar je. Receipt Receipt. Good trip. Thank you. Alright. Saya dah parking kat bawah. Kereta merah. Diorang paksa saya naik atas. Tak apalah. I try to be humble. Kita tengok elephant masuk. Dia tak keluar lagi kereta ni. Kereta sengit tak keluar lagi. Macam mana driver nak masuk? Tengok Shibli mencuba nasib. Adakah Shibli berjaya? Jangan harap. Berjaya. Jomlah balik.
sekarang beradu ladang gandum, tempat ladang Coco Crunch. Ladang gandum dan jatuh coklat, jadilah Coco Crunch. Seluas mata memandang. Tu bunga popi. Tapi yang ni macam ulam raja pun ada ni. Ulam raja ke ni? Awak ulam raja ke? Ni tahulah gandum. Ni ha. Macam ulam raja. Macam lari seorang-seorang tak ajak. Tak nak lari kita. Inilah dia, kita travel kat Spain. Kalau cara vacation, kita boleh berhenti dekat tepi-tepi ni. Kita enjoy, chill saja. Tengok dekat ladang gandum. Ladang gandum dah, ladang olive dah. Ini baru rare. Apa sibling ngamuk tu dengan Sufian? Campak baju lagi. Ni apa Arono buat? Dah bersila lah tu. Okay, ini pengorbanan kita. Nak kena menyangkung kat sini. Sementara tunggu dia buat meme. Tengok, dia siap suruh tunduk lagi. Tengok. Tu, inilah nasib kita sebagai content creator. Yesterday's just blue sky, all that I can see, just a little lemon tree. Wonder, I wonder how, wonder coffee. Wonder how, I wonder why. Yesterday the blue sky. Saya nak dalam vlog kali ni saya menjatuh lagi. Terima kasih kerana menonton episod kali ini. Perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak sejarah dan cara hidup masyarakat Sepanyol yang menanti untuk kita selami bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel Rare TV dan teruskan bersama kami dalam episod seterusnya di mana kita akan menjelajah ke kota-kota lain yang pernah menjadi saksi kepada kebesaran Islam. Sampai jumpa lagi dalam perjalanan penuh hikmah dan inspirasi Rare TV. Okey, kita di rumah kita di Punte. Di Punte apa nama? Punte apa? Punte. Biar saja bunyi alam ini berbicara dengan rinai hujan yang turun di bumi Sepanyol. Tanda satu kesedihan akibat jatuhnya Andalusia tiba. Selamat pagi semua. Khabar dari Sepanyol. Dah siap baju merah untuk main lembu. Cordoba, tempat yang pernah menjadi simbol kegemilangan Islam sebelum ini. Kota ilmu Islam yang mana terkenal di seantero dunia apabila Cordoba menjadi pusat kecemerlangan dalam ilmu dunia Islam, disegani, dikenali seluruh dunia. Dia adalah beef ribs, Spanish beef ribs. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Sedap juga suara aku. Charlie Syukri. Windbreaker vacation. Barulah. Sorry. Berhujan sama si Nopal. Anaknya Bainul. Bermandi-manda boleh. Oh, ada toilet. Sama kita destinasi pertama kita. Saya dah jadi macam Kenny South Park. Jom kita boleh masuk dekat dalam ni, dekat garden dia. Makcik tu inilah dia nak cakap. Okey, kita kena halu.
Di lorong hitam itu yang memukau. Di lorong inikah dia dikatakan kemodenan.